Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama 我 berdoa. 们一起祷告。 Di tahun yang baru ini ya Tuhan kami datang kepadamu. 神在新的一年，我们来到你的面前， Kami rindu kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. 我们渴望你的话语充满我们心 Sehingga。di dalam sepanjang perjalanan kami di tahun ini sungguh-sungguh kami menyandarkan hidup kami kepada Engkau. 我们在2026年可以仰望、投靠你， Kami memohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati setiap kami. 愿你的圣灵帮助我们每个人。 Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami sama-sama tunduk kepada kebenaran firman-Mu. 讲到的、听到的，我们顺服在你的话语前， Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. 跟我们说话，我们已经准备聆听你的话语。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 在主的里面祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius. 我们一起来读经文，在马太福音 Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 马太福音28章19到20节。 Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. 马太福音28章19到20节，我们读这个经文。 Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。 Saudara, di awal tahun, di hari pertama di tahun 2026, Musa mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. 在2020年第一天，我牧师要祝福你们新年蒙恩。 Saudara, kiranya Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus melimpahkan segala kasih-Nya bagi kita untuk dapat melangkah di tahun yang baru ini. 耶稣已经给我们的恩典，能用心执行。 Saudara, pada waktu kita melihat ke belakang, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam sepanjang tahun 2025. 回顾2025年，我们感谢神，他已经无穷尽的与我们同在。 Maka di hari pertama ini kita mau melihat menatap ke depan sepanjang tahun 2026, kasih setia Tuhan pun hadir bagi setiap kita. 所以我们展望未来，我们看2020年，神的恩典仍然与我们同在。 Kita yakin Tuhan sudah menyediakan berkat pimpinan kasih setia bagi setiap kita dalam sepanjang tahun ini. 我们相信神已经预备了他的祝福、恩典和他的爱，也同我们同在。 Musa berdoa kepada Tuhan biarlah di sepanjang tahun 2026 saudara-saudari boleh semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. 牧师祷告，愿2020年你们全部能在信仰、盼望和爱上成长。 Dan Allah Roh Kudus terus memelihara hati dan pikiran kita untuk melihat, memuji dan memuliakan nama-Nya. 圣灵保守我们心怀意念，能看到和赞美和荣耀神的名。 Biarlah di tahun ini kita juga boleh melatih diri kita untuk mengerjakan tugas yang kudus yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. 愿在这一年，我们训练自己能执行神的圣工。 Dan di tahun ini juga dengan sepenuh hati kita mau mengabdi dan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. 所以在今年，我们要全心全意的能成为神的见证人。 Saudara, pada waktu kita membaca tadi bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28, 刚才我们所读的那段经文， maka kita menyadari bahwa bagian firman Tuhan ini adalah sebuah amanat agung Tuhan bagi setiap kita. 这段经文是耶稣给我们的大使命。
Tetapi seringkali saudara amanat agung ini berubah menjadi pengabaian yang agung. 但是往往这个大使命成为大忽略， Gereja lupa akan tugas dan panggilannya. 也教会已经忘记了他的职责和他的呼召。 Gereja sibuk dan larut di dalam berbagai aktivitas yang tentu saja baik, tetapi semakin menjauh daripada the Great Commission. 教会已经忙力在各种各样的活动，所以偏离那个大使命。 Maka tidak heran hari ini saudara gereja ditawar untuk menjadi tawar. Gereja ditawar untuk menjadi tawar. 所以你打完， Tawar, 你打完。 tawar. 哦，所以教会所以要挑战教会，要成为那个顺服的。 Maka saudara ada dua pengandaian tentang gereja hari ini saudara. 有两个比喻， Saudara gereja diumpamakan seperti katak dalam tempurung. 教会是像井底之蛙， Kita merasa banyak tahu, paling hebat, tapi cuma di dalam tempurung. 我们觉得自己很了不起，知识很多，只是在井底下。 Maka waktu tempurung itu dibuka kita marah-marah. 但是如果那个叶个已经开给我们的时候，我们就是很怒。 Kita tidak mendengarkan dan melihat dunia yang jauh lebih luas yang sedang berkembang. 我们不要看和听那个已经广阔、更发展的世界。 Yang kedua gereja juga diumpamakan seperti katak di dalam panci. 也教会就像在水壶的青蛙， Saudara kita mengabaikan hal-hal yang begitu mendasar. 我们已经忽略了最基本的事情。 Kita gagal di dalam mengenali ancaman serius yang masuk dengan perlahan ke dalam gereja yang akhirnya menghasilkan gereja. 我们忽略了那危险的事情，已经慢慢进入教会，最终摧毁教会。 Gereja terbuai dengan segala hal yang ada di sekitarnya. 教会已经享受了这个很舒适的环境。 Perlahan namun pasti pelan-pelan air itu akan merebus katak di dalam panci. 慢慢那个水就要煮那个青蛙。 Maka saudara ada seorang bernama George Barna. 所以有一个人名叫 George Barna， Saudara dia menuliskan buku di akhir tahun 2000-an. 2000. 他写一本书，在2022年底，他写一本书。 Saudara dia berkata gereja hari ini itu seperti katak di dalam kettle. 教会就像水壶的青蛙。 Saudara Barna mengatakan saudara ada perubahan yang terjadi secara perlahan namun pasti di tengah-tengah gereja. 本来说教会有改变，慢慢的一直改变。 Kemerosotan iman itu tidak terjadi secara drastis tetapi perlahan-lahan. 信仰已经慢慢的低落的，没有直接低落，但是慢慢低落。 Gereja mulai kompromi dengan hal-hal yang kecil. 教会已经从小的事情妥协。 Gereja tidak lagi mengutamakan standar kebenaran firman Allah. 教会没有从神的标准上遵行。 Betul, orang Kristen masih aktif ke gereja. 真的基督徒仍然正参加聚会。 Tapi cara berpikirnya, pola hidupnya tidak lagi dibentuk oleh firman Tuhan. 当他思想、他生活的方式不照神的所造的心意， Kekristenan hanya seperti sebuah budaya saja. 基督教成为一个文化。 Kekristenan menjadi identitas sosial. 基督教成为身份，他社会的身份。 Banyak orang Kristen yang hidupnya dipengaruhi oleh media-media massa. 很多社交品牌媒体影响他们在生活。 Dan Barna mengatakan bahwa kehilangan otoritas Alkitab adalah akar daripada krisis iman di dalam gereja. 不能说
舍弃了圣经的基本的为言，所以就是人们的低落。Terus gereja terlalu fokus kepada program. 教会只关注那个节目， Gereja fokus kepada kenyamanan dan jumlah. 教会只注重在舒适和人数， Tetapi kurang membentuk pandangan dunia Kristen yang Alkitabiah. 但很少关注到圣经的看法。Maka seruan Barna ini menjadi sebuah pukulan telak bagi gereja. 本人说，这是最大的给教会的打击。 Jadi bagaimana kita menyikapi dunia kita hari ini? 所以，怎么样我们要看待我们的现在的世界？ Mari kita kembali ke hal yang paling mendasar. 我们回到最基本的， Kita kembali melihat kepada firman Tuhan. 我们看圣经怎么样说？ Karena firman Tuhan adalah standar kebenaran kita. 因为圣经神的话语是我们的基础，是我们的基础。 Saudara, ayat yang kita baca tadi adalah sebuah amanat agung Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. 当我们读那段经文是耶稣的大使命。 Saudara, namun seringkali ayat ini hanya dilihat dari satu sisi saja. 但往往这段经文我们只看这一方面，就是 Karena kalimat depannya adalah pergilah. 就是去。 Maka kita pikir kita harus pergi saja. 我们觉得我们应该去， Kita pergi penginjilan. 我们去传福音。 Namun kita lupa saudara bahwa tugas kita bukan hanya penginjilan. 但是我们忘记，我们责任不是只出去传福音。 Panggilan gereja juga untuk membaptis dan mengajar orang-orang yang mengenal Kristus. 教会的呼召包括要施洗，也要教导人成为门徒。 Maka saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, kita perlu melihat lebih dalam ayat ini, saudara. 但我们读到这段经的时候，我们要看更深处的。 Saudara, ayat ini bukan menekankan kepada kata pergi. 这段经文所强调的不是去， Tapi kata utama daripada struktur kalimat ini adalah jadikanlah semua bangsa muridku. 但是最强调的是让他们成为我的门徒。 Sementara kata pergi, kata baptis, kata ajar merupakan deskripsi dari proses pemuridan yang Allah inginkan. 所以那个去施洗教导是一个训练门徒的过程。 Maka saudara, dari awal Allah mendesain bahwa gereja itu harus melakukan yang namanya pemuridan. 从开始教会耶稣设计是要训练门徒的教会。 Saudara, kalau kita membaca dalam sepanjang perjanjian baru, kita melihat bahwa perintah ini dikerjakan sungguh-sungguh oleh para murid. 如果我们看到新约圣经，我们看到主的门徒很诚心诚意的做这个命令。 Saudara, gereja mula-mula bukan hanya sangat giat di dalam memberitakan Injil, tetapi kemudian juga mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. 教会不该只专注传福音，但是他们也要恒心的在门徒的教导。 Mereka bukan hanya memenangkan orang-orang baru yang baru percaya kepada Kristus, 他们应该让得救的人更多， tetapi kemudian membina mereka, memperlengkapi mereka untuk diutus kembali. 他也要培养他们，然后磨练他们，然后差派他们， Nah, itulah adalah pemuridan, saudara. 就是门徒训练。 Saudara, tokoh Alkitab yang sangat terlihat nyata dalam melakukan amanat Tuhan Yesus dan menghidupinya adalah Rasul Paulus. 圣经人物，如果我们看到执行这个大使命的，就是使徒保罗。 Soalnya dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengatakan, apa yang kau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi, juga percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
使徒保罗也写给信给他的他的属灵儿子提摩太，他说这样：你在许多见证人面前听见我所教训的，也要教导那忠心能教导别人的人。 Saudara, dalam bagian ini Paulus bukan sedang membanggakan dirinya bahwa dia lebih hebat dari orang lain, bukan. 保罗不要高傲自己，说他是一个很了不起的人。 Justru saudara, Paulus sedang mengajak kepada Timotius untuk melanjutkan pola pemuridan itu kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. 保罗要叫提摩太要继续训练门徒，训练其他教会的成为教会的职员，成为门徒。 Pemuridan bukan opsi gereja. 门徒训练不是一个选择性的， Pemuridan bukan program gereja. 门徒训练不是一个节目， Tetapi pemuridan adalah saudara gaya hidup dan panggilan gereja Tuhan. 门徒训练是教会的责任和教会的呼召。 Saudara, pemuridan bukan juga untuk kelompok tertentu. 门徒训练不是给一个特定的群体， Tetapi semua orang percaya dipanggil untuk menjadi murid dan pemurid. 每个信主呼召成为门徒，也是要造就门徒。 Saudara, GKI Medan memiliki visi menjadi gereja yang memuridkan. 梅兰国一堂有一个意向，就是要造就门徒的教会。 Pertanyaannya, murid seperti apa yang diinginkan, dihasilkan oleh GKI Medan? 怎么样要造就怎么样的门徒？ Saudara, murid yang mau dihasilkan oleh GKI Medan adalah murid yang adalah orang-orang percaya yang memiliki relasi kasih dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. 门徒就是与神、与自己、与他人有建立爱的关系。 Dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya, 神是他的中心的， bertumbuh di dalam komunitas orang percaya dan mengalami perubahan. 在信徒中，他们增长、改 Hidup 变，有生命的改变。 hidup secara nyata di tengah dunia dan menyatakan Kristus lewat kata dan karyanya. 在世界里，他们实际上活动，在言语、行为也展现基督， Sehingga orang-orang lain dapat ikut tertarik untuk menjadi murid Kristus. 所以能吸引更多人相信基督。 Saudara lihat yang di bold merah itu tulisannya relasi kasih, transformasi, dan multiplikasi. 你看红色的字，那是爱的关系，生命的改变和惩罚。 Saudara, pada murid itu adalah pribadi-pribadi yang dibentuk, bukan dilahirkan. 这是被塑造的个体，不是被生下来的。 Seorang murid adalah seorang yang dibentuk oleh proses waktu. 一个门徒是要被时间的过程被塑造出来的。 Maka kalau kita melihat bagian firman Tuhan tadi, kira-kira seperti inilah gambarnya, saudara. Ada baptis, ada ajar, dan ada pergi. 那段经文我们所读的，他有要施洗，他要教导。 Orang-orang Ayat percaya dan Ci. orang-orang yang mencari kebenaran dijangkau, diinjili. 我们要传福音，给他们。 Setelah kemudian mereka diinjili, mereka menerima Yesus, mereka dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. 当他们信耶稣的时候，他们施洗在耶稣的名下。 Tetapi tidak cukup sampai di situ, mereka harus diperlengkapi, dibina untuk menjadi seorang murid. 不足够到这里，他们还是要被培养成为一门徒。 Pada waktu mereka sudah menjadi seorang murid, mereka diutus kembali ke tengah dunia untuk melipat gandakan. 当他们成为门徒了，他们要被差派到世界，所以他们能造更多的门徒出来。 Nah, saudara, tahapan ini akan terus ada dalam kehidupan kita orang percaya. 这个几步的阶段，在我们信徒生命中
要经过的。 Selama gereja ada, proses ini akan terus berlangsung. 教会的存在这个阶段，他们也要经历过。 Ada orang-orang yang dimenangkan, lalu kemudian dilanjutkan dengan dibina dan diutus kembali. 有得救的人，然后他们要被磨练，然后他们要被差派。 Untuk apa tujuan daripada pola ini? 这个方式的目标是什么？ Apakah untuk membuat gereja makin tambah penuh? Apakah untuk membuat gereja semakin tambah penuh? 为了要教会满他的人数更多， Saudara, bukan. 不是的。 Tujuan dari pemuritan bukan membuat supaya gereja makin tambah penuh banyak orang. 门徒训练的目的不是要教会人数更多更满。 Karena hari ini ada banyak orang datang ke gereja bukan menjadi produsen rohani tetapi menjadi konsumen rohani. 但因为在教会的人，现在很多不是他们产生的，但是他们是享受的。 Kalau puji-pujiannya dia suka, dia datang ke sana. 如果那个赞美歌很好听，他就是很喜欢去 Kalau 那里。 dekorasinya bagus, dia datang ke sana buat foto-foto memenuhi 如果 media 他 sosial. 教会的设计很好，他们就来到教会，他们要拍照。 Apalagi kalau di dalam gereja itu setiap kali ibadah selalu ada makanan enak. Wah, pasti rame. 尤其如果教会礼拜聚会后有吃的，他们一定来参加。 Saudara, banyak sekali konsumen-konsumen rohani di dalam gereja hari ini. 很多那个享受事物人来到教会。 Saudara, tujuan pemuritan bukan untuk menciptakan konsumen rohani. 门徒训练不是要培养那享受事物者。 Tujuan pemuritan adalah untuk menjadikan setiap murid Kristus sebagai produsen rohani. 门徒训练是要训练门徒成为造就门徒的。 Saudara, biarlah kiranya kita boleh sungguh-sungguh memikirkan hal ini dalam perjalanan hidup kita ke depan. 我们要思想这个圣经。 Apakah kita adalah orang-orang yang selalu menjadi konsumen rohani? 我们是一个享受事物者吗？ Maukah kita menjadi produsen rohani di dalam perjalanan iman kita? 我们要吗成为一个造就的造就人的，在我们的灵命中。 Punya hati seorang murid yang mau diajar dan belajar. 有一个门徒的心，要被教导，也要教导人。 Setelah saya menutup renungan pada saat ini dengan sebuah kalimat. 我要结尾这个讲台这个用一句话结尾。 Seorang bernama Andy Stanley, dia mengatakan kontribusi Anda buat kerajaan Allah mungkin bukan sesuatu yang Anda lakukan, tetapi seseorang yang Anda besarkan. Kontribusi besar setiap orang di dalam gereja bukan sesuatu yang dia lakukan, tetapi seseorang yang dia besarkan. 人的贡献不是他所做一切他所做的，但是他能让一个人成为伟大。 Saudara, pada waktu saudara dan saya punya anak, kita ingin anak kita berkiprah bagi dunia ini, betul? 我们如果有孩子，我们盼望我们孩子能出息。 Kita tidak mungkin menyediakan segala sesuatunya buat anak kita. 我们不可能预备全部事物给我们的孩子， Karena segala sesuatu yang kita sediakan pasti akan habis. 因为我们是全部所预备的如今可能有一天会没有了。 Tetapi selama bersama dengan kita, kita mau perlengkapi dia, kita mau didik dia untuk siap masuk ke dalam dunia yang luas ini. 但如果我们孩子与我们同在，我们要培养他们，要教导他们，让他们能在世界更好。 Saudara, waktu kita nggak banyak. 我们时间， Waktu kita nggak banyak, 我 saudara. 们的时间不多。 Merasanya baru kemarin memulai awal tahun 2025 ya.
我们在刚觉得在开始2025年， Tapi tadi malam udah pasang kembang api lagi masuk tahun 2026. 但是昨天晚上已经开始结那个2025年，我们已经进入到2026年， Beberapa kedip saja sudah lewat waktu begitu panjang. 只有几分钟就是时间过去了。 Saudara, karena waktu kita nggak banyak, mari kita bersama-sama mendedikasikan hidup kita untuk rindu menjadi murid Kristus dan memuridkan. 如果我们是在这短暂的时间，我们渴望要诚心全意的要成为门徒，也要教救门徒。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Panggilan untuk memuridkan menjadi sebuah panggilan yang utama yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. 你的呼召是你的最大的呼召。 Ampuni kami, seringkali kami suka mengabaikan panggilan ini. 很多时候我们忽略了你的呼召， Kami terbuai dengan dunia ini. 我们已经麻木在这世界里。 Budaya dunia masuk ke dalam hidup kami dan kemudian mengubah arah perjalanan kami. 世界的文化改变了我们，也改变了我们的生活的方向。 Tuhan, pagi hari ini firman-Mu meneguhkan kami kembali. 神，今天你的话语再一次坚定我们的心， Agar kami boleh kembali ke hal yang sangat mendasar yang Allah inginkan. 让我们回到最基本的事情。 Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu. 你呼召我们成为你的门徒， Dan Engkau rindu kami juga boleh memuridkan orang lain supaya mereka boleh mengenal Kristus dan mendedikasikan hidup mereka untuk Engkau. 我们也渴望能造就人成为门徒，所以他们也能展现你的名。 Pakai setiap kami Tuhan. 用我们每个人， Di tahun ini kami rindu, kami mau menjadi murid-Mu yang sejati. 在这一年，我们渴望成为你的门徒。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 在耶稣基督的名，我们 Amin. 祷告，阿门。